Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. So kita jumpa lagi hari ini dalam sesi Sembang Santai Asia berkenaan dengan tips urus hutang cara berkesan. Okey, so kepada yang pertama kali menonton perkongsian Asia di sesi FB Live ni, okey, saya perkenalkan diri dulu. Okay, saya Nur Asia binti Ismail. Okay, seorang suri rumah tangga lah. Suri rumah tangga. Dulu seorang pejabat awam. Baru saja pencen pilihan. Pencen pilihan awal lah. Pencen pilihan awal pada akhir tahun lepas. Okay. So sekarang saya giat berkongsi berkenaan dengan pengurusan kewangan. Macam mana menguruskan kewangan dengan lebih berkesan melalui emas lah. Okay, so saya lebih fokus kepada emas. Okay, so mungkin kalau orang lain ada portfolio lain untuk dimasukkan dalam pengurusan kewangan mereka, so itu pun sangat bagus, boleh saja. Tapi bagi saya, yang perlu ada dalam setiap portfolio kewangan orang adalah sebab emas ni adalah insurans bagi setiap orang lah, insurans kewangan bagi setiap orang. Itu yang saya belajar lah. Saya belajar melalui mentor emas saya ni, Cik Muhammad Zulkifli Syafiee. Okay, so saya bukan pakar, tapi saya belajar daripada pakar lah. Ini adalah mentor emas saya lah, Cik Muhammad Zulkifli Syafiee. Dan saya juga belajar daripada mentor-mentor kewangan yang lain. Contohnya melalui buku Tuan Azizi Ali, bukunya kat sini. So banyaklah. Okey, Tuan Azizi Ali, Tuan Robert Kiyosaki, daripada Pengajar Rohani. Saya juga belajar daripada Tuan Zaidi Ismail lah, forensik kewangan kan, jurutera forensik kewangan. So saya juga belajar mengenai emas dengan Tuan Syukur Hashim, atau lebih dikenali sebagai Mahaguru Emas Malaysia. Okey, so yang saya saya applykan dalam pengurusan kewangan saya lah. Okey, tu saya nak share berkenaan dengan 5 tips urus hutang cara berkesan. Okey, so macam mana saya applykan ilmu-ilmu yang saya dapat dengan 5 cara. So masa saya bekerja dulu, saya ada banyak, sebab saya boleh buat komitmen kan, dengan pendapatan yang saya ada. So saya buat komitmen dengan membeli sedikit harta. Ada yang rumah sendiri, lepas tu saya dah sewakan, jadinya saya banyak komitmen lah. Tapi macam mana saya boleh decide untuk berhenti kerja dan menjalani kehidupan sebagai seorang isteri rumah tangga yang kira kejaya sebagai seorang dealer emas public gold lah. Dealer emas public gold ni dia bukan jual emas, dia hanya membimbing orang untuk mengenali ilmu emas dan menyimpan emas sebagai salah satu tabungan mereka, dan menguruskan pengurusan kewangan dengan lebih baiklah dengan emas tersebut. Okey. So maknanya negatif kata lain, kita dapat untung dengan emas. So itu saya punya misi, untuk nak memberi ilmu kepada lebih ramai orang. Apa yang saya dah dapat emas lah. Saya dah menggunakan emas untuk saya saya ambil keputusan untuk berhenti kerja dan jalani hidup dengan lebih tenang lah. Okay. Banyaklah benda-benda yang dah, bila saya berhenti kerja ni, macam emosi saya lebih stabil apa semua. So maknanya sebenarnya dia lebih kalau orang kata kalau perempuan ni, emosi kita jadi lebih stabil. So banyaklah kebaikan yang saya dah rasalah bila saya dah berhenti kerja ni. Saya bukan nak kata sebut berhenti kerja, tapi maknanya saya ada rasa sedikit dan ada rasa sedikit perbezaan. Dan bila saya bercakap dengan seorang puan ni, dia ambil pencen pilihan, tapi dia ambil pencen pilihan lambat lagi daripada saya. Umur dia 55, dia ambil pencen pilihan. Sebab saya jumpa dengan dia, first time saya jumpa dengan dia di satu pejabat ni, saya tahu dia kerja kat situ. Second time saya jumpa dengan dia, saya cakap dengan dia, puan masih kerja kat situ ke? Dia kata dia dah berhenti kerja. Lepas tu saya kata, lepas tu saya ada jumpa lagi sekali dengan dia. Lepas saya dah berhenti kerja, saya jumpa dengan dia, saya pun cerita kat dia, saya dah pencen. Lepas tu dia kata, apa rasa? Dia kata. Lepas tu saya rasa macam makin sihat. Lepas tu dia pun cakap, rasakan free of mind dah. Tak ada nak fikir apa. So macam sangat selesa lah. Tapi maknanya kita kena ada perancangan lah, macam mana kita nak boleh, contoh nak jadi seorang isteri rumah kan. Contohnya. So sebab kalau dulu, contoh dengan ada pendapatan yang selesa dengan kerja, tapi kita ada tanggungjawab lah kerja tersebut. So macam mana saya uruskan saya punya hutang-hutang?
untuk saya boleh decide berhenti kerja. Maknanya supaya hutang tu boleh jadi hutang yang baik kepada saya. Macam itulah. So satunya yang penting, yang perlu kita buatlah apa-apa pun hutang yang kita ada kan. Sebab hutang ni kan kalau kita meninggal pun nanti kita tak apa orang kata roh tak baik selagi hutang kita tak diselesaikan lah. Sehinggalah kata ada seseorang yang kata dia akan settlekan hutang kita. Itu yang saya tahulah. Okey. So maknanya ada intention, komitmen kita untuk nak bayar hutang tersebut. Bila kita berhutang, kita kena ada, kita janji pada diri sendiri kita nak bayar hutang tersebut. Mungkin ada orang yang bila berhutang, dia mungkin nak bayar tak bayar, mungkin ada orang macam itulah. Bila dengan dia ada pendapat, contohnya saya pandai ada banyak lah kan, kita baca-baca perkongsian daripada orang-orang yang memberi hutang yang cakap gerap je rasa kan, bila tengok orang yang kita beri hutang tu, kehidupan dia lagi selesa daripada kita, tapi tak ada pun macam intention nak bayar hutang. Bila kita tanya, macam buat je kan. Macam tu. Saya tak ada pengalaman lah. Sebab saya kira macam, mungkin orang tengok saya punya lifestyle macam orang tak ada duit lah. Sebab saya lifestyle saya adalah di bawah kemampuan lah. Itu salah satulah nanti tips tu. Kita nak hidup di bawah kemampuan untuk kita pastikan kita boleh urus hutang kita dengan berkesan, dan maknanya kita tidaklah menjadi, orang kata dalam bahasa pengurusan kewangannya, rat race. Maknanya kita kerja untuk bayar hutang. Lepas tu tak ada baki. Ada baki untuk kita nak hidup seharian sedikit saja. Lepas tu dah mula hujung bulan kita dah start balik, tak ada duit, nak tunggu gaji yang seterusnya. Itu kata rat race lah. Itulah maknanya rat race. Tapi saya nak cuba lari daripada situ lah. Nak cuba lari daripada situ. Lepas tu, sebab tu saya baca buku-buku, macam contoh kata Tuan Mak Zulkifli Syafi'i punya buku ni, Zero Hutang, Misi Bebas Hutang. Sebelum dia sekarang dah financial freedom, masa yang dia dulu dengan pendapatannya sebagai seorang eksekutif di Kuala Lumpur, saya ingat gaji dalam 1,007 macam tu, gaji sikit saja, sedangkan anak dia berapa 5 ke berapa orang masa tu, dengan isteri tak bekerja. Memang dia amalkan hidup dia bawah kemampuan lah. Bawah kemampuan. Okay, so kita, maknanya salah satu tips adalah kita kena bayar hutang penuh, kena ada komitmen untuk bayar dan bayar hutang penuh setiap bulan. Kalau contoh yang terkesan sekarang ni kan, yang diberhentikan kerja ke, ataupun yang dipotong gajinya contoh 30%, 40%, sebenarnya kita ada pilihan lah. Pergi jumpa dengan bank, jangan buat senyap, kita tak bayar, kita senyap aja. Itu yang boleh kita, kata contoh rumah boleh dilelong lah. Bila 3 bulan tak bayar dan kita tak ada pergi berbincang dengan bank tersebut untuk kita nak manage balik, restructure balik hutang kita. Maknanya macam kita nak kurangkan jumlah hutang, maknanya kurangkan hutang sebulanan. So sebenarnya benda tu semua boleh dibincang. Tapi bila kita pergi bank, kena pergi jumpa dengan banker. Jangan jumpa dengan jurujual, maknanya sales girl tu kan. So kena jumpa dengan banker yang boleh buat keputusan berapa sebenarnya yang kita boleh nego untuk kurangkan kita jumlah hutang tersebut. Memang macam mana pun akan adalah nanti dia punya peningkatan pada hutang kita, tapi at least kita boleh survive dalam masa sekarang yang kita terkesan kita punya pendapatan. Maknanya apa-apa pun kena nego sebenarnya. Jangan buat senyap saja. Banyak sangat sekarang rumah yang lelong lah. Okay. So sebenarnya kalau saya baca, sebab saya tak ada pengalaman lah rumah saya kena lelong. Tapi bila saya baca, contohnya rumah yang dilelong ni, sebelum dilelong lah, maknanya bila kita pergi nego, kalau rumah tu kita memang tak mampu nak bayar, maknanya kita boleh cepat-cepat lah proses untuk nak jual ke macam mana supaya rumah kita tak dilelong. Maknanya dalam masa yang sama kita masih bayar yang minima yang kita pergi nego dengan banker tersebut sebelum dalam proses kita nak menjual benda tu, sebab kita tak mampu nak bayar kan. Okay. So maknanya negotiation kat situ, dan kita kena ambil tindakan lah supaya kita tak boleh kita buat aja, kita buat macam kita buat ambil tak tahu, tak boleh, sebab itu hutang kita. So maknanya kita kena bayar juga hutang. Macam mana kan. So bayarlah hutang kita supaya ianya tak mengganggulah kepada kehidupan kita untuk kita nak jalani hidup seharian. Contohnya yang saya baca pasal rumah lelong ni juga, dalam masa kalau kita dah bayar 5 hingga 10 tahun, sebenarnya kalau kita jual, kita boleh dapat lebihan lah daripada rumah tersebut berbanding bila rumah kita dilelong. Bila rumah kita dilelong, maknanya nanti kalau contoh bila dilelong tak ada buyer, dia akan turun lagi harga. So yang beza antara harga lelong dengan harga yang kita masih ada hutang dengan bank, kita kena bayar, still kena bayar macam-macam pun.
Okey. So lepas tu yang kata bayar hutang ni juga dalam bebas hutang jugalah, dengan zero hutang ni juga Tuan Muhammad Zulkifli cakap. Dan memang betul pun, kita pun proven, tapi saya bukan pakar, saya kena ikut orang pakar cakap kan. Maknanya dia tak ada jalan magic untuk kita nak selesaikan hutang. Magicnya tadi pergi nego dengan bank, itu magic lah. Maknanya nego, tapi kita kena bayar. Macam contoh, kata bulanannya 1,000, contoh kita ada lagi baki kata 50,000 contohnya lah. Kita ada loan peribadi 50,000. So, bila kita pergi nego 1,000, mungkin jadi 800, mungkin jadi 700. Itu nego lah. Tapi jumlah hutang tu still 50,000 tu juga. Dia tak ada. Maknanya kita kena bayar juga benda tu. So, memang kita kena bayar. Tak bolehlah kita nak buat ignore aja benda tu. Tak boleh. Sebabnya hutang. So, kita yang buat hutang, kita kena bayar. So, kena bayar. Komitmen tu kena bayar. So, macam mana cara nak bayar hutang? Dia dua cara aja. Kita kena kurangkan kita punya perbelanjaan. Memang bacalah mana-mana buku kewangan pun, kita kena kurangkan kita punya perbelanjaan dengan tingkatkan pendapatan. Kalau kita tak boleh, kalau kita dapat dua-dua ni, baguslah, sangat baguslah. Maknanya kita tingkatkan pendapatan, kita dapat ada duit tambahan, kita kurangkan perbelanjaan pun ada duit tambahan. Jadi dah 2 kali duit tambahan kat situ. Kalau kita dapat buat salah satu, dah bagus juga. Tapi yang cukup bagus bila kita dapat dua-dua. So kita kena jadi orang yang tengok masalah tu satu masalah. Kita jangan fikir masalah lah. Kita sebagai itu cabaran, dan maknanya kita macam mana cara kita nak hadapi cabaran tersebut supaya ia boleh memberi kesan positif pada kita. Sebab banyak orang yang bila dia contoh dia berhentikan kerja, dia boleh dapat kerja yang lagi baik. Macam contoh dia boleh berniaga dan income dia sebenarnya lagi baik daripada masa dia kerja. Kan? So benda ni banyak berlaku. So maknanya cara kita nak lihat masalah tu dari segi masalah, perspektif masalah, daripada kita membebel dan kita tak fikirkan jalan penyelesaian, ataupun kita fikirkan jalan penyelesaian dan ia boleh memberi kesan yang baik pada kita. Sebenarnya kita kena fikir positif lah kan. So kalau kata Allah pun cakap kan, kita kena tengok kita kena tengok ujian Allah bagi tu sebagai yang baik-baik lah pada kita. Semua ujian Allah tu sebagai yang baik. Maknanya itu kita kena tengok semuanya dari segi positif lah. Sebab kata motivasinya, semuanya kita fikir positif. Okay, macam mana cara kita nak atasi? Bila zaman susah, mesti ada zaman baik, zaman kebaikan yang bila Allah akan datang kepada kita. Okay. So bayar hutang dan tingkatkan pendapatan dengan kurangkan perbelanjaan. Okey. So dengan kurangkan perbelanjaan tu maknanya kita kena sediakan bajet lah. Tips yang kedua, sediakan bajet bagi setiap perbelanjaan kita. Macam contoh saya ada share sebelum ni saya punya cara perbelanjaan adalah saya buat tabung. Saya buat tabung, bukan tabung fizikal lah. Tabung saya, sekejap saya ambil tabung saya. Ni contoh tabung saya lah, Ni contoh tabung saya. Ini untuk raya. So saya dah buat bajet saya untuk raya. Contohnya RM50 satu bulan. So satu tahun sekali kan. Contoh maknanya kalau contoh kata 2 kali, maknanya saya ada bajet RM600 untuk setiap raya tu. Contoh macam tu lah. So mungkin kat situ lah saya punya bajet nak beli duit raya, nak beli baju raya, nak beli kuih raya, macam tu. So mungkin duit raya saya akan bajet lain lah. Macam contoh kata contohlah ada sedikit pendapatan tambahan daripada contoh saya ada buat sedikit bisnes ke, yang itu mungkin bajet lain. So yang sebabnya yang saya mampu untuk buat bajet untuk raya hanya RM50 je satu bulan sekarang. Contoh macam tu. Ini cara saya tradisional. Ini pun diterangkan oleh diberitahu oleh saya punya mentor lah. So saya buat dan sangat berkesan. Sebab kita boleh bajet dalam ni. Maknanya bila kita simpan dalam ni, dia tak bercampur dengan duit lain lah. So sangat berkesan lah. Kalau nak tiru boleh tiru kan. Saya buat bajet, maknanya saya buatkan senarai. Saya buat dalam Excel lah. Buat dalam Excel maknanya berapa saya punya pendapatan bulanan. So berapa perbelanjaan saya bulanan. So saya boleh tengok kat situ lah, sama ada positif ataupun negatif. So daripada situ saya managekan saya punya ni. So managekan tu, so saya adalah dalam portion kat situ berapa sebenarnya portion yang saya simpan. So sebenarnya yang paling baik adalah 15% lah. Tapi kalau tuan pun boleh dapat 10%, 10% so sangat bagus. Okey, alhamdulillah kak. Saya buat macam ni kak. Saya buat macam ni, maksud buat macam ni. Ni kakak ipar saya. Okey. So saya buat saya buat macam ni.
Maknanya buat dalam bentuk sampul macam ni je. Kalau kita campur macam tu dalam akaun bank kan, so akan bercampur dengan duit lain. Jadi kita tak nampak sebenarnya duit tu kita dah guna ke tak. Contoh untuk minyak kereta pun saya ada. Maknanya memang saya buat setiap perbelanjaan dalam bentuk sampul macam ni. Kan sampul yang kita semula ni pun, ini sampul saya dapat yang apa ni, cukai pintu je ni, majlis pembayaran. So kita buat dalam tampung macam ni. Ini ada berapa ratus dalam ni yang untuk raya. Okey. So kita duit kita lah, sebabnya dengan pendapatan kita yang limited, kita nak belanja yang sebenarnya kalau ikut kita punya kemahuan ada unlimited kan. So sangatlah sebenarnya tak cukup lah kalau kita nak ikutkan kita punya kehendak. So kita kena bajet siap-siap. Kalau ada sungguh sedikit kehendak yang pada bulan tu, mungkin kita boleh adalah saya ada juga satu sampul yang lain-lain. So mungkin adalah saya letak satu contoh, lain-lain tu saya letak RM150 sebulan. So kalau ada contoh benda yang contohlah kata ternampaklah benda yang kita nak sangat dan ada duit dalam tu sedikit, so kita boleh ambil duit dalam tu. Maknanya kita tak ambil kita punya dana kecemasan tu yang kita kena adalah yang tadi yang saya kata mungkin boleh letak 10% atau pendapatan bulanan untuk kita sebagai dana kecemasan. Dana kecemasan tu mungkin dia akan bertambah banyak, tak sesuai lah dalam bentuk macam ni. So saya ada satu akaun bank khas untuk sebagai dana kecemasan. Sebab ya, maknanya yang tu kita jangan sentuh. Tapi kalau tuan-puan yang jenis yang saya suka cakap panas tangan, kan, kalau orang biasa orang cakap panas tangan ni, panas tangan dengan menanam tak hidup kan. So kalau kita orang jadi panas tangan dengan duit, maknanya kalau kita macam contoh tadi saya tadi ada dalam bank khas untuk sebagai dana kecemasan. Kalau orang yang memang bila dia masuk macam tu, duit dia tak pernah banyak-banyak dalam tu. Contoh kita letaklah duit kata gaji 3,300 sebulan kan, 10% daripada gaji 300 sebulan kita masuk dalam tabungan haji. Tapi tabungan haji tu kalau kita tengok tak banyak-banyak. Kalau contoh kerja dah 10 tahun, 300 sebulan, setahun sepatutnya dah berdapat 3,600. Contoh dah kerja 10 tahun, patutnya dah ada 36,000 dalam tu kan. Tapi tak ada pun 36,000 contoh macam dalam tu. So sangat sesuai lah orang yang macam tu tukarkan duit dia kepada emas. Sebab dengan emas ni, dengan emas contoh macam ni harga dalam 5,000. Contoh dalam emas macam ni, emosi kita nak berbelanja. Sebab tadi kan yang tak cukup 36,000 tu contoh kerja 10 tahun. Sebab kita belanja lah, sebab kita nampak duit je kita belanja. Okay. Sebab macam contoh yang ini kita short term 1 tahun habislah balik. Kita raya 2 tahun sekali, setahun 2 kali kan. So bila raya kita pakai duit ni. Ini punya macam dalam ni sangat bagus lah, boleh bagus lah untuk dibuat macam ni. Tapi kalau yang long term ataupun medium term, yang untuk yang dana kecemasan yang tu sangat sesuai dalam bentuk tabungan yang lain lah. Tapi kalau tu yang saya kata, kalau orang yang memang tabungan dana kecemasan dia, yang saya sarankan, saya ada share sebelum ni lah, dia ada 3 peringkat lah dana kecemasan ni. 1 untuk 3 bulan pendapatan, dan tambah lagi kepada 6 bulan, dan cukupkan lagi kepada setahun. Maknanya setahun pendapatan. Kalau contoh kita ada gaji 3,000, so setahun darab dengan 12 lah. So 3,000 darab 12 maknanya kita ada 36,000 contoh kan. 36,000 tu kita simpan sebagai dana kecemasan untuk apa-apa yang berlaku kan. So contoh yang short term tadi tu, yang kata 3 bulan, maknanya kalau kata 3,000 maknanya 3 darab 3 9,000. 9,000 tu memang kena dalam bentuk duit lah. Dalam bentuk duit. So kalau memang kita boleh 9,000 tu kita boleh cekal je mata kita, perasaan kita untuk simpan dalam bentuk duit, dan memang boleh ada di situ. Contoh dalam tabung haji kita memang boleh kekalkan 9,000 contohlah, kata 10,000 lah senang kan. 10,000 kita boleh kekal, memang hati kita kental betul. Kita tak ambil untuk nak beli, contoh nampak ada sale baju, duit kita dah habis lah untuk bulan ni, tapi nampak sale baju kita pakai. So kita pakai yang tu. Yang itu maknanya tuan-puan boleh fikirlah, tukarkan duit tu kepada dalam bentuk emas. Sebab bila dalam emas dia ada tempoh bertenang. Dalam tempoh bertenang. Sebab bila kita nak jual emas ni, kita perlu masa. Seperti masa, contoh masa
nak pergi pajak, contoh kan, nak pergi pajak Arahnu kan, dia dekat mana-mana, Arahnu lah, Arahnu Bank Rakyat ke, Arahnu Pos Malaysia ke, kita nak pergi tu ambil masa. Kan, bila kita tengok contoh sekarang kan, kita banyak tengok shopping dalam online kan, kita tengok shopping, shopping kat TV pun kan, banyak kat shopping kat TV. Orang tua-tua sekarang pun, saya dengar cerita-cerita kan, orang tua-tua sekarang walaupun dia tak ada online banking, tapi dia akan boleh call anak dia yang duduk mana-mana, duduk kat dekat KL ke mana, dia boleh call, ni mak dah tengok dah ni, kau belikan pak ni benda ni. Maksudnya online shopping ni bukan orang muda lah, orang tua pun boleh buat, orang tua pun boleh terjebak benda tu. Dengan online shopping dah sebenarnya duit kita banyak habis. Sebab kalau perasan, dah contoh yang shopping dalam TV ke semua, dia kan bagi masa lagi setengah jam, lagi 10 minit. Sebabnya dia nak mempengaruhi emosi kita supaya membeli masa tu juga, supaya kita tak fikir panjang. Tapi bila kita tak ada duit, kita fikir panjang lah, macam mana nak beli, aku tak ada duit. Sebab duit kita dah ada dalam ni. Lepas tu emosi boleh terjaga. Sebab bila dah ada dalam ni, kita fikir panjang. Sebab kita nak beli, kita tak ada duit. Kalau kita nak beli juga, kita ada tempoh bertenang di situ. Mungkin lepas daripada habis dah siaran, contoh TV, siaran dalam TV tu kan, dah habis dalam TV, kata contoh lah, boleh beli, saya tak biasa beli, sorry, tapi maknanya contoh lah, kita boleh beli lagi lepas tu dalam apps dia ke apa, kita fikir lagi sekali, dia ada masa pun betul bertenang, jadi kita fikir, contoh apa biasa yang jual dalam tu, contohlah kata vacuum lah, saya suka cerita vacuum ni kan, contohlah vacuum, sebab dia berkenan juga sebenarnya vacuum yang cordless tu. Okay, so kenal yang cordless tu. So kalau kata contoh yang cordless kan, tapi saya rasa itu hanya satu kehendak lah, bukan keperluan, jadi saya tak beli. So contoh, kita nakkan yang cordless punya vacuum, contoh dah iklan dalam TV. So bila kita ada duit dalam ni, so pergi jual dulu, contohnya kita nak pergi jual atau pajak dulu, baru kita nak beli benda tu. Di tempoh bertenang tu ambil masa, jadi kita fikir balik, kenapa nak kena beli cordless tu, sedangkan aku punya vacuum yang ada wire lah kan, wired tu masih boleh guna lagi. So kita rasa membazir lah kat situ. Tapi kalau kita macam tu, kita ada duit, bila kita tengok rancangan macam tu, contoh lah kan, rancangan macam tu, dan kata okay 10 minit, 5 minit, kita boleh je klik-klik, terus boleh klik-klik dan beli. So dia tak ada tempoh bertenang. Itu adalah kalau saya ada belajar lah daripada seorang ni, dia cakap itu sebenarnya sihir lah. Dia memanipulkan kita punya otak supaya tak berfikir dengan banyak, terus beli. Itu bahaya bila ada duit yang banyak. Saya ada share sebelum ni kenaan dengan kenapa kita kena hilangkan rasa berduit. Sebab itulah. Sebab bila kita rasa berduit, kita akan beli. Walaupun sebenarnya benda tu bukan satu keperluan. Kalau satu keperluan, sebenarnya kita dah ada dalam list dah awal bulan. Kan, contoh. Kita dah list dah, lepas tu kita memang simpan. Contoh kata, kita memang simpan. Kita memang list dah. Kita punya contoh, memang kita punya vacuum rosak. So, memang kita dah 3 bulan nak kena beli balik ni, tak larat ni nak menyapu manual contoh kan. So 3 bulan. So kata contoh harga dia 200. So kita simpan dalam contoh RM70 satu bulan. Kita akan budgetkan di mana-mana yang kita boleh kurangkan. Contoh dekat budget contohlah budget minyak kereta. Kan sekarang kan masa PKP tak boleh nak rentas negeri, jadinya kita tak banyak sangat lah kita punya perjalanan boleh contoh kan, tak boleh balik kampung, jadi kita boleh kurangkan bajet minyak kereta. Jadi kita ambil portion minyak kereta tu RM70 sebulan, simpan untuk nak beli vacuum. Sebabnya itu satu keperluan, bukan kehendak. Macam tu. So bila tak ada duit, dengan simpan emas macam ni, okay, so tuan-puan boleh manage emosi untuk ada simpanan yang lagi banyak lah. Okay, so bajet. Bajet tu part bajet, cerita pasal bajet tadi kan. Contoh yang saya buat lah, traditional way, masuk dalam bajet bulanan, bukan bajet yang tahunan tu. Dah saya buat yang kira maknanya yang lagi proper lah, maknanya dalam bank. Tapi maknanya macam ni saya simpan untuk bajet bulanan saya. Jadi dengan cara yang ini sebenarnya sangat efektif lah, berbanding dengan kita masukkan dalam satu bank. Kata contoh RM5,000 satu bulan untuk bajet bulanan ni, untuk bulan 10 ni kan. So saya bajetkan bulan 10 RM5,000 contoh nak beli. Situlah duit untuk nak minyak kereta, situlah duit nanti nak bayar saya punya kad kredit. Sebab saya seorang jenis yang ada kad kredit tapi saya bayar penuh. Itu pun salah satu rejim yang sepatutnya, bagi saya lah, sepatutnya semua orang buat lah. Sebab bila kita meminjam dengan kad kredit ni, interest dia sangat tinggi.
Tapi saya mempergunakan kredit untuk saya guna dulu. Nanti saya boleh dapat sedikit rebate, dapat kira macam dapat pulangan daripada situ yang bank bagi, sebab saya membeli dengan menggunakan duit, menggunakan kad kredit. Saya dapat sedikit lah. Contoh, saya pernah dapat contoh dalam RM20 satu bulan. So, tak apalah kan. Sebab dia bagi saya kemudahan untuk guna kat situ kan. So, kita boleh guna kad kredit, tapi make sure bayar habis kad kredit. Bayar habis setiap bulan. Contoh kita guna, saya pun ada satu sampul yang saya tulis untuk kad kredit. Maknanya contoh, saya beli, contohlah saya pergi MyDay, saya pakai kad kredit, contoh 100. So, daripada duit perbelanjaan bulanan saya yang untuk portion, sampul yang untuk perbelanjaan bulanan, contoh untuk makan minum, saya ambil 100, saya masukkan dalam sampul yang kad kredit tu. Jadi di hujung bulan, duit untuk kad kredit saya ada dalam sampul tu. Jadi contoh, hujung bulan saya punya jumlah kad kredit 1,500 contoh. So, duit saya ada 1,500 dalam sampul yang kad kredit tu. Itu cara saya lah. Saya kira macam buat daripada apa saranan mentor saya, dan saya rasa macam baguslah, sangat bagus. Jadi saya buat macam tu lah. Jadi insya-Allah boleh manage saya punya pengurusan kewangan lah. So jadi saya boleh urus hutang saya dengan cara berkesan, sebab saya boleh manage saya punya perbelanjaan bulanan selepas saya bayar hutang. Kalau tidak nanti saya tak cukup duit untuk nak perbelanjaan bulanan, jadi saya akan ambil portion yang hutang tu, sebab kita kan pendapatan kita kan limited. Pendapatan kita banyak tu je. Kalau kata RM5,000 lah pendapatan kita, tak boleh dah. Walaupun kita ada perbelanjaan negatif, contohnya kita guna contoh bulan tu RM6,000. RM1,000 tu memang macam mana pun kita kena ambil daripada duit kita lah. Mungkin contoh kata kita belanja RM6,000, RM1,000 tu kita akan ambil yang, sebab yang nak makan ni memang kita kena guna kan. RM1,000 tu mungkin kita akan ambil portion yang kita bayar hutang. Jadi kita tak bayar RM1,000 contoh. Okay. So maknanya kita kena urus lah. Yang pentingnya urus hutang, bayar hutang secara efektif. Awal bulan memang kena bayar terus. Jangan tunggu ada lebihan akhir bulan ke apa, tak ada. Sebenarnya tak boleh. Lepas tu buat bajet dengan betul, adakan simpanan contoh at least 15%, 15% ataupun 10%. Kena ada, sebab yang itu adalah untuk kita punya perbelanjaan nanti. Kan masa hadapan. Yang paling efektif, simpan maknanya kena simpan dalam emas. Simpan dalam emas. Contoh hari ni harga dia RM261 1 gram. So boleh simpan dalam emas, dan tuan-puan boleh paksa lah sebenarnya. Paksa kat situ, dan kita tak ada emosi untuk nak berbelanja. Contoh saya dah beli dah bertahun-tahun, tapi saya tak pernah nak jual benda ni untuk nak beli barang-barang yang bukan keperluan saya lah. Kecuali saya ada kecemasan dan benda ni, sebab saya beli, saya tak pernah jual lah. Tapi adalah keadaannya yang saya pergi pajak lah. Pajak untuk nak kita memanipulasikan duit dalam emas kita untuk kita nak guna, untuk kita dapatkan benefit yang lagi bagus. Kalau contoh yang untuk pajak ni, kita contoh dia punya charge bulanan adalah kalau kata 1% ataupun 1.5% macam tu. So kalau kita boleh contoh kita pergi pajak tu, kita berniaga dan kita boleh dapat contoh 30% daripada kita punya perniagaan tu, sangat bagus lah sebenarnya. Sangat bagus. So kita boleh gunakan emas kita ni sebagai modal untuk kita berniaga, dan kita berdapat pulangan yang lagi bagus daripada yang kita dichargekan oleh arahan tersebut. Okay. So kita boleh gunalah kita punya emas ni untuk sebagai modal. Sebab tu kalau contoh dekat Kelantan kan, dia orang pakai barang kemas banyak kan. Tapi kalau bagi saya untuk kita simpan barang kemas sebagai pelaburan tak menguntungkan. Sebab dia banyaklah dia punya kos-kos lain yang kita perlu bayar sebelum kita dapat memiliki barang kemas tersebut, berbanding dengan contoh yang emas pelaburan macam ini, dia punya kos rendah lah. Maknanya kita kena bayar harga emas, dan satu lagi dia punya kos adalah gold premium. Contoh kata 5 dinar ni baru dalam RM20. RM20. So lebih kurang macam tu lah, saya tak ingat dia punya alamat. Contoh yang betul-betul punya kan. 5 dinar ni betul RM20. RM20. So maknanya kalau 5 dinar ni 21 gram, RM20 sahaja dia punya kos untuk kita nak memilikinya. Maknanya macam kos pembuatan lah, kalau dari contohnya kita bandingkan dengan barang kemas. Contoh kita kata gelang ke kan. Kalau yang 20 gram ni, kalau saya tengok 20 gram ni, dia punya kos, kalau kata kos upah untuk barang perhiasan, dia boleh pergi sampai beratus-ratus.
Kan? So jadi harga dia makin meningkat sebenarnya sebabkan kos tersebut. Lepas tu satu lagi adalah grade emas tu, ini pun ramai orang tak tahu. Walaupun saya rasa macam sangat basic, tapi mungkin orang tak tahu. Memang tak tahu. Memang betul orang tak tahu. Grade yang emas pelaburan macam ni, grade dia adalah 100% emas, 999. Sedangkan kalau yang barang kemas tu, grade adalah 91.6. Sebab tu kita panggil 916. 91.6 maknanya dia ada tambahan bahan logam lain untuk mengeraskan barang perhiasan kita tersebut supaya kita boleh pakai. Kalau tidak, yang macam ni dia lembut. So memang tak boleh pakai lah sebab dia lembut. So mungkin cepat putus, cepat patah apa semua kan. Jadi dia kena buat dalam bentuk tu. Jadinya bahan logam emas dia adalah sedikit dah berbanding dengan yang ini. Jadi sebab tu dia lebih sesuai sebagai pelaburan. Okey. So sediakan bajet. Satu lagi yang tadi kita dah cerita sikit, tapi maknanya dalam tips yang berbeza adalah kita kena semak gaya hidup kita. Kalau contoh semak gaya hidup ni, saya tak ingat dia punya bila tarikh laporan tu, tapi laporan yang terkini lah daripada Bank Negara, peratusan orang muflis ada pembelian kereta dan juga pembelian dan juga loan peribadi adalah sangat tinggi. Itu antara dua faktor yang menyebabkan orang muflis, loan kereta dengan loan peribadi. Yang rumah apa semua tu dia dah masuk yang portion yang ketiga dah. So yang tertinggi adalah loan kereta dengan loan peribadi. So kenapa loan kereta dengan loan peribadi ni boleh memberi kesan kepada muflis ni? So antara faktor yang orang buat loan kereta yang boleh muflis adalah sebab dia sebenarnya tak mampu untuk pakai kereta tu. Kalau yang terbaiknya, perkongsian ada ramai pakar-pakar kewangan, terbaiknya kereta yang kita kena beli adalah 15% daripada pendapatan kita. Contoh, kita pendapatan 1,000. So kita sebenarnya yang paling bagus, jangan ikut cakap banker. Kalau contoh kata, tapi saya rasa 1,000 tak layak kot beli kereta. Tapi contoh 1,000 kalau layak beli kereta. Yang paling bagus kita beli kereta adalah yang kadar bayaran bulannya adalah RM150. So kereta apa RM150? Mungkin kancil zaman bila boleh dapat lah kot. Contoh kan. So mana itu sebenarnya yang paling bagus lah. Dia punya ratio yang paling bagus untuk kita membeli kereta. Untuk kita boleh manage kita punya pendapatan tu dengan pembelanjaan kita sebenarnya. So kalau kata contoh 3,000, so maknanya kita hanya sepatutnya beli kereta yang pendapatan yang dia punya kos bulanan dia adalah bayaran bulanan bank adalah RM450. So maknanya kalau gaji RM3,000, RM450 lebih kurang Myvi lah. Ataupun Azia. Lebih kurangnya. So banyak yang kalau kata gaji RM3,000, banyaknya saya dengar sekarang anak-anak muda yang cash kan. So kalau saya dululah, masa saya beli dulu, masa tu saya pun ada sikit kesilapan lah, tapi saya boleh manage kewangan. So insya-Allah alhamdulillah kira benda tu tak mengganggulah saya punya pembayaran bulanan. Saya beli hash juga dengan bulanan dia adalah 800. Padahal gaji masa tu mungkin saya pun tak sampai 3,000. Tapi itu kesilapan masa dulu sebab tak ada siapa yang nak mengingatkan saya. Saya pun masa tu tak baca buku. So sekarang saya dah baca buku, saya dah akuilah itu kesilapan saya. Tapi maknanya itu yang saya nak ajak. Saya nak berkongsi bukan ajar lah. Saya nak berkongsi pada orang, lebih ramai orang berkenaan benda ni lah. Okay, kalau boleh, maknanya kita yang kena manage duit kita. Jangan bagi orang lain manage duit kita. Kalau banker kata pun, kita kena kira sendiri balik. Kalau dia kata, you ni gaji 3,000, layak ni beli H contohnya yang 800. Bayar 800 ke 900. Itu pun saya dah bayar lebih pada 10% kot saya punya muka deposit. Itu pun still kena bayar 800. Kalau tak bayar sedikit lagi tinggilah saya rasa dia punya bayaran bulanan. So maknanya tak layak lah sebenarnya kalau bagi saya masa tu. Tak patut untuk saya beli kereta H lah masa tu. So sebab tu ramai orang yang dimufliskan sebab loan kereta dan juga loan peribadi. Loan peribadi ni pun ramai orang saya dengar, orang yang ambil salah satunya renovate rumah. Lepas tu contoh nak beli barang-barang hangus. Contoh apa ni contoh,
Alhamdulillah, terima kasih. Baguslah tu kan. Myvi, Azia, Viva, maknanya ikut kemampuan kan. Okay, maknanya dah boleh tengok lah kan. Kak, 15% daripada gaji. Itu yang terbaik dah sebenarnya. Itu pakar kewangan cakap macam tu. Bukan maksud cakap tu Kak. Maknanya pakar kewangan cakap macam tu. Macam maksud dulu memang dah tersilap belilah, tapi alhamdulillah boleh cover dan boleh hidup sampai sekarang. Alhamdulillah, kereta pun dah habis bayar lama dah, dan saya memang tak ada hutang kereta lah. Hutang kereta sebenarnya hutang jahat lah. Hutang jahat. Sebab tu yang dia boleh jadi orang muflis sebab kereta. Sebab dia tak nampak di belakang kereta tu ada banyak lagi kos-kos lain kan. Insurans, perbelanjaan bulanan yang untuk maintenance, minyak dia kan, road tax, so banyak lagi sebenarnya. So sebab itulah yang dia pakar kewangan mengesyorkan 15%. Sebabnya 15% tu, kalau contoh gaji RM1,000, RM150, banyak lagi benda lain. Bayaran bulanan, bayar minyak kereta. Lepas tu kalau contoh duduk KL ni, tol lagi. Contoh kata kakak duduk Pahang tak ada tol kan. Kat sini orang nak pergi kerja guna tol. Sudah tol lagi. Itu yang akan meningkatkan perbelanjaan bulanan sebenarnya. Instead of 150 tu saja, tak sebenarnya. Okay. So, yang kata tadi, loan peribadi. Bila loan peribadi tu, kita contoh kata nak buat untuk nak renovate rumah. Saya ada jumpalah orang yang ambil loan peribadi sampai RM100,000 untuk renovate rumah. Sedangkan masa tu dia nak masuk rumah. Of course lah, mana masuk rumah tu dia ada loan dah rumah tu sendiri kan, contohnya. So gaya hidup macam ni lah yang kita perlu semak. Nak pastikan gaya hidup kita tu tak memberi kesan kepada perbelanjaan bulanan. Gaya-gaya hidup hipster semua ni kan, nak makan restoran mahal-mahal, lepas tu kan, bukanlah maknanya bukanlah saya nak ni, tapi maknanya kan kita kan suka kadang nak menunjukkan kita ni ada duit. Sebenarnya mungkin kalau orang ada duit, dia tak tunjuk pun. Contoh mentor mas saya ni, orang yang sangat berduit, dia boleh beli kereta cash 1 bulan pun. Setiap bulan dia beli kereta cash 1, tapi dia tak pernah menunjuk lah dia punya kekayaan dia. Sedangkan orang yang macam baru nak up ni yang duk tunjuk kekayaan dia. Okay. So, kita tak perlulah nak menunjukkan kita kaya sebenarnya. Sebabnya, kita je yang kita tahu kita punya perbelanjaan sendiri kan. So, maknanya kita kena revise balik kita punya gaya hidup supaya kita sebenarnya kalau ikut yang buku lah, buku yang macam ni pun, buku mentor saya ni. Sebab tu saya pun sekarang hidup di bawah kemampuan. Kalau contoh sebenarnya, kita gaji RM3,000, kita janganlah belanja gaji RM3,000. Sebab itu kita ikut kemampuan. Bila kita ikut kemampuan, kita takkan boleh sebabnya kita guna RM3,000, kita ada pendapatan RM3,000, kita belanja RM3,000. So tak boleh menyimpan lah. So takkan ada kita punya simpanan untuk masa depan. Contoh untuk sebarang matlamat lah. Contoh sebarang matlamat kan. So saya suka juga tunjuk matlamat ni. Kejap ya, saya cek. Oh subhanallah, tak keluar pula gambar. So contoh matlamat, contoh kata kita ada matlamat untuk dana persaraan, matlamat untuk kata contoh untuk nak yang belum kahwin nak kahwin, kan, kita contoh nak berniaga, kita nak dana untuk perniagaan, kita nak buat rumah. Kalau contoh dah ada anak, kita nak buat dana untuk pendidikan anak-anak, wang kecemasan lagi, kita nak pergi umrah ataupun haji. So kalau kita memang gaji RM3,000, belanja RM3,000, so memang tak adalah kita tak boleh bersimpan untuk sebarang dana ni. Sebarang dana ni siapa nak bagi kat kita kalau kita tak simpan sendiri? Okay. So tips macam mana nak urus hutang tu dengan perbelanjaan. Kita nak manage kita punya belanja supaya hutang tu boleh memberi faedah pada kita. Okay. So semak gaya hidup. Jangan nak hidup di atas kemampuan. Kita hiduplah di bawah kemampuan, sebenarnya lagi baguslah. Dah terbaik adalah di bawah kemampuan. Jangan hidup di ikut kemampuan. Kalau atas kemampuan, lagi derita lah. Contoh gaji RM3,000, kita hidup seperti orang gaji RM4,000. Dah RM1,000 satu bulan, kita negatif kan. Cash flow kita negatif. Biasanya yang negatif cash flow tu, dia tak bayar hutang, dan juga mungkin dia akan guna kad kredit lah untuk nak membayar segala dia punya gaya hidup tersebut. So kan lama-lama dia boleh dimufliskan oleh kad kredit dia yang tak mampu dia bayar. So gaya hidup. So semak gaya hidup. Dan yang keempat lah tadi, gaya hidup di bawah kemampuan. Tips yang keempat, hidup di bawah kemampuan. Okay. So kalau kata kita memang tak mampu nak beli kereta H tu, tak payahlah beli. So pakai je lah apa yang kita sebenarnya kita mampu. Okay. So kita dah ada macam tu, maknanya kita dah tengok kita dah boleh bayar hutang kita dengan bagus. Kita dah sediakan bajet kita. Ada untuk simpanan, kita dah ada untuk simpanan.
kita dah semak gaya hidup kita dan kita di bawah kemampuan. Seterusnya, kita dah ada dah kesedaran macam tu, jangan buat hutang jahat lagi. Jangan buat hutang jahat. Hutang jahat ni maknanya hutang yang tak memberi faedah pada kita. Kalau ikut kewangan, rumah yang duduk sendiri adalah hutang jahat sebabnya dia tak ada beri faedah. Tapi kalau ada mazhab yang cakap, mazhab kewangan lah, mazhab yang cakap itu adalah hutang baik lah, sebabnya kita duduk rumah yang selesa, kita boleh produktif lagi, macam tu. Okey, so mana-manalah. Tapi kalau yang rumah yang duduk sendiri tu pun, dia punya portion bayaran bulanan jangan lebih daripada 30% daripada kita punya pendapatan bulanan. Okey. So jangan buat hutang jahat lagi. Hutang jahat macam contoh, kalau dah ada kereta tu kan, kereta ni kan nak bawa A daripada B. Itu je dia punya tujuan sebenarnya. So tak perlulah kita nak beli kereta yang lebih-lebih. Lebih daripada kemampuan lah. Kalau orang yang mampu memang gaji dia 50,000 satu bulan nak pakai BMW, so tak ada masalah lah kalau dia mampu kan. Itu memang kemampuan dia. So kalau contoh kita yang tak mampu ni kan, gaya-gaya merahan ni. Okey. So kita janganlah buat hutang jahat lagi. So macam contoh saya ada kereta dah, saya beli tahun berapa? 2006. Sampai sekarang saya pakai yang tu je. So alhamdulillah, dah tak ada bayaran bulanan kan, yang 800 lebih satu bulan tu tak ada bayaran bulanan. So saya ada satu sampul untuk saya punya maintenance kereta. Sampul lain lah, maintenance kereta. So saya simpan kat situ contoh 300 satu bulan. So kalau contoh tiba-tiba je breakdown tengah jalan, tayar pancit, so saya pakai duit tu lah. So maknanya sebab kita dah tak ada portion untuk nak bayar kereta, ansuran kereta. So kita boleh manage duit kita sebenarnya. So okay. So jadi yang saya sebut macam mana kita nak hutang supaya kita ada, cara berkesan ni supaya kita adalah yang kita nak adakan matlamat simpanan kita ni. Matlamat contohnya yang saya tunjuk ni adalah matlamat melalui simpanan emas. Itulah. Kakak tu yang maksud share macam ni kan. So kalau nak pergi share, nak pergi cerita kat orang macam tak ni kan, tapi macam dalam ni, so ramai orang lagi boleh tahulah secara macam tu. Itu pun saya ambil daripada ni lah, mentor emas dah. Dia buat macam tu jugalah dulu. Sekarang dia tak perlu buat dah sebab dia sekarang dia punya pendapatan satu boleh beli kereta free pun, boleh beli kereta secara cash pun sekarang. Okay, so maknanya dengan adanya kita manage kita punya hutang dengan baik dan kita ada simpanan. Okay. So maknanya dengan matlamat yang macam ini, contoh yang matlamat yang long term lah, paling ninya adalah untuk dana persaraan tu. So tuan-puan simpanlah, tukarkan duit tu kepada emas macam ni. Sebabnya dah terbukti lately kebelakangan ini purata penipuannya adalah lebih daripada 10%. So kalau contoh Tuan Azizi Ali ni, Tuan Azizi Ali, kalau kepada yang tak kenal Tuan Azizi Ali, ini Tuan Azizi Ali. Tuan Azizi Ali. Okay. So dia menyebutkan bahawa kalau satu pelaburan tu dia punya macam pulangan puratanya setiap tahun ada lebih daripada 10%, pelaburan tu sangat bagus. Tapi kebelakangan ni dengan keadaan ekonomi kita yang agak tak baik, pulangan untuk ASB, tabung haji, puratanya tak lebih daripada 10%. Tapi emas masih mengekalkan lah dia punya pulangannya 10% satu tahun. Contoh saya ada post pagi tadi 5 Oktober 2018, maknanya 3 tahun lepas, 1 gram adalah RM174. So kenaikan dia hari ni dah 260, kenaikan dia adalah 50%. So kalau maknanya puratakan 3 tahun 16.7%. So sangat baguslah untuk kita tukarkan duit yang kita tak pakai dalam masa contoh dana persaraan kan, kita nak lagi 10 tahun. Contoh saya nak bersara lagi 14 tahun, 15 tahun. So sangat sesuai lah. Itu saya portionkan saya punya untuk dana persaraan tu dalam bentuk emas untuk saya nak jaga dia punya pulangan tu. Okey. Saya tunjuklah, senang kan. Sekejap saya tunjuk dia punya purata kenaikan tahunan tu. Kita tunjuk carta, senang. Ini. Okey. Ini carta daripada tahun 1996. Kenaikannya dah lebih daripada 600% sehingga kini. So maknanya dalam 20 tahun dia kenaikan 600%. Itu kalau simpan 20 tahun lepas lah. Tapi kita tak simpan kan, so tak apa. Kalau orang kata bila nak kena simpan ni,
Yang terbaiknya adalah macam contoh saya dah simpan 2014 start. 2014 masa tu RM145. 2014 So sekarang dah naik sehingga 200, dah 100 lebih, naik 1 gram kan. So kalau saya nak yang macam yang 8 tahun lepas lah beli, tapi tak boleh dah, harga tak akan turun. Tengok tu, dia tak akan turun dah harga RM35 yang 1996 dulu, tak ada yang turun. So maknanya beli je sekarang dengan duit apa yang kita ada, yang kita tak pakai dalam masa 1 tahun, 2 tahun lah at least. Macam contoh semalam saya baru bantu seorang kawan ni, dia tukarkan duit dia yang memang dia kata dia ada portion dalam 500 lebih 1 bulan untuk dia tak pakai dalam masa terdekat lah. Maknanya yang terdekat dia kata dia nak renovate rumah, tapi portion yang tu dia dah cukup. Jadi saya kata boleh lah yang itu, yang 500 lebih 1 bulan tu dia bajetkan setiap bulan untuk ambil 5 dinar, bayar 10 bulan. Tapi promosi 10 bulan tu dah habis malam tadi. Kalau siapa yang nak bermula, kau nak ambil promosi, nak ambil yang bayar bulanan, bayar 6 kali lah. Contoh kata yang 1 dinar tu dalam 400 macam tu lah. 400 macam tu. Sorry, bukan 400. Kalau 1,000 1,000 berapa tadi? Kalau contoh 1 dinar, RM105 hari ini, kita bagi 6 dalam portion RM184. Maknanya dalam 200 lah bajet. Macam tu. 200 bajet dah boleh untuk simpan 6 bulan, boleh dapat 1 dinar. So maknanya kita paksa diri kita untuk menyimpan kat situ. Bila kita paksa diri kita menyimpan dalam bentuk macam ni, kita terpaksa kaya lah. Sebabnya dia tak ada emosi untuk kita nak pergi shopping. Macam contoh kata kita nak pergi, kita nak klik kan, sebab duit kita dah tak ada dah dalam bank. Okay, so itulah 5 tips adalah kita bayar hutang penuh, komitmen kita untuk bayar. 5 tips bayar hutang untuk urus hutang secara berkesan. Lepas tu sediakan bajet bagi bulanan kita. Macam contoh saya sediakan bajet melalui sampul. Lepas tu kita semak gaya hidup kita. Tak perlulah kita nak ikut gaya hidup orang lain, sebab kita sendiri yang manage duit kita. Kita yang tahu berapa bajet kita ada. Kalau ayatnya, kita yang tahu berapa dalam poket kita. Okay, so yang keempatnya, hiduplah di bawah kemampuan. Okay, kalau kita gaji RM3,000, sepatutnya kita kena hidup ikut gaji orang RM2,500. Barulah kita boleh bebas kewangan nanti. Kita boleh urus hutang kita dengan baik untuk kita jadikan simpanan untuk masa depan. Okey, dan jangan buat hutang jahat lagi. Untuk pastikan kita boleh financially freedom lah. Maknanya kita tidaklah ada race untuk setiap bulan kita nak kejar gaji untuk bayar yang sahaja. Tak. Okey. So semoga ada manfaat. Kalau dengan tips ni rasa macam orang lain tahu, so bolehlah buat kebaikan hari ni kan. Buat kebaikan hari ni dengan sharekan saya punya FB live ni. Sedangkan tuan punya hanya tekan share saja, tuan pun boleh dapat kebaikan yang sama macam mana saya bercakap. Dah dekat sejam dah, 50 minit. Okey, so terima kasih kakak kerana masih bersama mendengar ni saya punya perkongsian. Semoga ada manfaat dan kita jumpa lagi dah esok hari, so dengan topik lagi yang lain. Kalau contoh kata yang ada topik yang nak minta saya cerita lah kan, cerita saya bukan nak mengajar, saya pun bukan pakar, saya cuma cerita yang saya baca, apa yang saya dah lalui, contohkan dalam perjalanan saya untuk nak menguruskan saya punya pengurusan peribadi dan juga emas ni. So bolehlah WhatsApp saya ataupun boleh saja PM saya lah untuk nak tanya apa ke, ataupun nak minta tajuk apa yang nak suruh saya sharing. Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.